Selamat sejahtera. Nama saya Chua Jia Sheng dari kumpulan 5 akan bersama-sama dengan rakan saya untuk menerangkan kajian kita yang bertajuk Materialisme dalam Gaya Hidup. Oleh itu, apakah itu materialistik? Menurut Loren Inglehart, seorang saintis politik, menunjukkan bahawa materialistik adalah kecenderungan seseorang individu terhadap kebendaan seperti kekayaan, kemewahan, berbanding keperluan lain seperti kualiti hidup dan nilai-nilai murni. Golongan yang mudah terpengaruh dengan gaya hidup selebriti yang materialistik adalah golongan muda, iaitu golongan belia tanpa mengira jantina. Soalannya, apakah faktor-faktor materialistik? Yang pertama, terdedah dengan rangkaian sosial yang meluas tentang gaya hidup golongan artis dan golongan kenamaan. Kehidupan golongan artis dan golongan kenamaan telah menarik perhatian masyarakat biasa untuk mempunyai kehidupan yang serupa seperti mereka. Yang kedua, faktor rendah keyakinan diri. Mereka berpendapat bahawa mereka dapat meningkatkan confidence mereka dan menutupi kekurangan mereka dengan melengkapkan diri dengan kemewahan dan kebendaan. Yang ketiga, tidak bersyukur dalam diri individu mereka sendiri. Individu yang tidak bersyukur dengan nikmat Tuhan akan sentiasa berasa tidak puas dan berusaha untuk melebihi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira dan Razlin. Saya akan menerangkan tentang penyataan masalah yang akan dikaji dalam kajian ini. Penyataan masalah yang akan dikaji dalam kajian ini ialah yang pertama, sikap pentingkan diri sendiri tanpa memikirkan masyarakat setempat. Hal ini telah menyebabkan individu tersebut terlalu taksub dengan kebendaan sehingga melupakan keadaan kesekitaran. Sikap ketasuban yang tinggi menyebabkan nilai materialisme meningkat dan nilai kemasyarakatan berkurang dalam diri. Seterusnya, perkembangan teknologi telah mengubah corak pemikiran melalui penyebaran iklan-iklan komersial melalui media massa. Di era teknologi ini, semestinya hampir semua masyarakat mula menggunakan teknologi untuk memudahkan kehidupan mereka. Media massa mampu mengubah gaya hidup masyarakat apabila mereka terpengaruh dengan gaya hidup yang dipamerkan di dunia maya. Selain itu, hubungan antara ahli keluarga yang tidak erat juga adalah masalah yang akan dibincangkan dalam kajian ini. Pencorakan anak bermula daripada institusi kekeluargaan. Jika didikan yang ada, komunikasi yang baik dan kekeluargaan dalam kekeluargaan semestinya membawa kita kepada gaya hidup yang lebih tenang dan selesa tanpa perlu melibatkan diri dalam dunia materialisme. Assalamualaikum, nama saya Nur Amira Syazana binti Syafizan. Hari ini saya akan membentangkan tentang objektif materialisme dalam gaya hidup. Jadi, objektif terbahagi kepada 3, iaitu pertama, menguraikan mengenai definisi materialisme dalam gaya hidup. Yang kedua, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hidup materialisme dalam kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, ialah mengkaji kesan penerapan materialisme gaya hidup kepada politik, ekonomi dan sosial. Nama saya Hirashni Satimurti. Nombor matrik saya ialah CN2000049. Saya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi nilai hidup materialisme yang dikategorikan dari aspek individu seperti harga diri yang menganggap dirinya rendah apabila memilih bahan dan kekayaan harta, kesulitan terhadap peribadinya. Individu mengalami pengalaman yang tidak memenuhi kepuasan dan dasar psikologi dan fizikal, keraguan diri.
perasaan ketidakpastian dalam dirinya dan kompensasi terhadap pengalaman negatif. Ada pula faktor yang dikategorikan dari aspek keluarga seperti gaya asuhan, iaitu lebih hangat dan kontrol. Perkembangan pengaruhi nilai hidup materialisme pada anaknya. Penceraian mengakibatkan seseorang kurang dapat kasih sayang dan tidak dapat kehidupan yang selesa. Corak komunikasi pula yang sangat menekankan keharmonian hidup, hubungan dengan orang lain, serta faktor bidang sosial seperti perbandingan sosial, melakukan penilaian diri yang negatif atas perbandingan dengan orang lain, pengaruh interaksi sosial dengan rakan yang berusia sama, faktor media sosial, bahasa visual, beriklan komunikasi. Ini sangat memujuk masyarakat untuk membeli produk. Seterusnya, kesan penerapan materialisme dalam kehidupan, iaitu wujudnya budaya berhutang bagi mendapatkan apa yang dihajati. Peningkatan kadar jenayah, merasakan keharmonian masyarakat berbilang kaum, menghakiskan keuntungan ekonomi negara. Ia mengingati harta benda yang lebih penting daripada nilai-nilai, dan kesan-kesan ini boleh menjadi psikologi dan bahan ekonomi. Materialisme kadang-kala digunakan sebagai simbol status, menyebabkan orang ramai beli barang-barang yang mereka tidak mampu hanya untuk dimuatkan dalam kerumunan orang kaya atau bersaing dengan jiran-jiran. Materialisme, walaupun ia adalah daya motivasi dalam ekonomi dunia pada masa kini, tetapi dapat mengikis sistem nilai dan mempengaruhi kebahagiaan keseluruhan seseorang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Akilah binti Cik Omar, bernombor matrik AN200012. Materialisme adalah pandangan hidup. Pandangan hidup yang mencari asas yang dimiliki oleh kehidupan manusia di alam material dengan memasukkan segala yang mengatasi alami. Materialisme semakin terserap di dalam kalangan masyarakat yang sedang terkejar-kejar untuk mencari kesenangan yang ada di sekeliling mereka. Pada zaman moden kini, budaya ini telah membawa impak yang negatif terhadap persekitaran. Masyarakat menjadi terlalu taksub dengan kebendaan atau dipanggil materialistik. Hal ini akan menimbulkan perasaan dengki antara satu sama lain dan juga membawa manusia jauh dari agama dan Tuhan. Oleh itu, kita mestilah memahami sejarah perkembangan sains dan tamadun barat yang amat dikenali dengan materialisme dan sekularisme. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi. Di lain masa bersua lagi. Burung helang terbangnya tinggi. Hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih saudara dan saudari memberi tumpuan sepenuh hati.